Ya Miza, terima kasih. Sebuah jalan baru akan dibina di Pekan Daro bagi mengurangkan kesesakan trafik di pekan itu. Ia juga sebagai persediaan menghadapi peningkatan trafik di daerah berkenaan sebaik sahaja Jambatan Muara Lasa dan Jambatan Batang Paloh siap kelak. Mengumumkan perkara tersebut, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata jalan raya yang diluluskan itu adalah selebar 60 meter berbanding hanya 30 meter yang dimohon oleh Adun Daro Safi'i Ahmad. Mengumumkan perkara tersebut, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata jalan raya yang diluluskan itu adalah selebar 60 meter berbanding hanya 30 meter yang dimohon oleh Adun Daro Safi'i Ahmad. Pada masa sama, kita akan terus sekali membesarkan jalan daripada 2 lane menjadi dual carriageway. Kerana saya rasa antara 5 dan 10 tahun kenderaan akan bertambah. Disebabkan oleh perhubungan yang sudah cepat dan perhubungan ke Sibu dan bandar-bandar besar akan lebih kata orang baik dan akan membolehkan mereka berkunjung di Daro. Jelasnya, jalan baharu itu akan menjadi laluan alternatif kepada jalan sedia ada yang akan menghubungkan kawasan projek pembesaran Pekan Baharu Daro. Selain itu, jalan sepanjang 6.8 km menghubungkan Jambatan Muara Lasa dengan Pekan Daro akan dinaik tarafkan kepada jalan 2 lorong 2 hala. Beliau mengumumkan perkara tersebut pada sidang media selepas merasmikan penutupan Pesta Daro 2023 di Pekan Daro. Jambatan Muara Lasa dan Jambatan Batang Paloh yang sedang dalam pembinaan dijangka siap awal tahun 2025. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan pada Sabtu telah merasmikan Pavilion Sarawak di China International Fair Trade in Service Safeties yang diadakan di China National Convention Centre. Dato' Amar Awang Tengah yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Mintred berkata Pavilion Sarawak yang diterajui oleh kementeriannya berfungsi menyediakan payung kepada agensi-agensi Sarawak untuk mempromosikan potensi pelaburan dan peluang kerjasama dengan negara-negara luar. Turut mengiringi beliau adalah Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Karim Rahman Hamzah serta beberapa agensi di bawah Mintred. Safeties yang dianjurkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Rakyat China memfokuskan pada perkhidmatan perniagaan, perkhidmatan komunikasi, pembinaan dan perkhidmatan kejuruteraan yang berkaitan, perkhidmatan pendidikan, alam sekitar, kesihatan dan sosial, pelancongan dan rekreasi, kebudayaan dan sukan serta pengangkutan. Ia juga memberi peluang kepada peserta untuk membentuk rangkaian baharu dan bertemu rakan perniagaan baharu di China selain menjalankan rundingan dan membentuk kerjasama dalam perdagangan. Saudara, 37 tahun bintang kecil penganjurannya masih relevan bagi mencungkil bakat-bakat cilik bukan sahaja dalam negara, malah dari luar negara. Selain menjadi platform untuk peserta menjadi penyanyi, bintang kecil turut membuka peluang kerjaya pada masa depan. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman berkata ia turut menjadi platform kepada peserta untuk berkarya berikutan kepelbagaian konsep penganjurannya setiap tahun. Boleh membuka peluang kepada mereka nanti bila mereka dah besar, ya, ataupun selepas mereka ke sekolah menengah, kemudian mereka boleh ambil jurusan muzik, jurusan persembahan di universiti, dan itu juga boleh membuka kerjaya atau kerjaya untuk mereka. Itu penting. Kalau mereka tak jadi penyanyi, mereka boleh menjadi pensyarah muzik, mereka boleh menjadi pensyarah bahagian kreatif dan juga guru muzik dan sebagainya. Jadi dia membuka peluang-peluang baru dalam dunia kreatif. Beliau ditemui selepas temu bual bintang kecil 2023 di Sarawak FM. Tambah Datuk Suhaimi, penyertaan peserta-peserta luar negara boleh memperluas ekonomi dalam bidang kreatif di negara ini. Bintang kecil juga ada potensi menjadi jenama antarabangsa yang hebat kerana terbukti masih relevan walaupun sudah lebih 3 dekad dianjurkan. Program realiti Bintang Kecil akan menutup tirainya pada malam ini dengan menampilkan 8 peserta yang berentak merebut juara Bintang Kecil 2023. Program ini yang diadakan sejak 1987 di Sarawak bukan hanya melahirkan bakat-bakat baru dalam dunia seni, malah turut memperkukuhkan nilai-nilai murni serta disiplin setiap peserta. Perincian lanjut kita bersama wartawan Monica Geri yang kini berada di lokasi penganjuran Kemuncak Bintang Kecil. Monica, silakan.
Ya, Bu Mak, terima kasih. Saya kini berada di Datar Putra Unimas Kota Semerahan sempena dengan program Kemuncak Bintang Kecil 2023 kita pada malam ini. Dan setelah lebih 2 minggu, para peserta kita, finalis kita berada di Sarawak sudah pasti pelbagai program diadakan bersama para peserta kita. Dan sepanjang 2 minggu ini juga antara program-program yang diadakan iaitu program Berambih dan bersama saya ketika ini iaitu penerbit Berambih Bintang Kecil kita iaitu Encik Muhammad Ashraf Isha. Selamat petang, Cik. Ya, selamat petang. Terima kasih, Monika. Baik, Cik. Boleh kongsikan apakah antara aktiviti selingan yang diadakan dalam program Berambih Bintang Kecil ini? Baik, untuk program Berambih Bintang Kecil, kita memberi tumpuan untuk fokus kepada aktiviti harian para peserta kita sepanjang 2 minggu mereka berada di Kuching, Sarawak ini. Dan pada minggu debaran separuh akhir, aktiviti para peserta lebih tertumpu kepada sesi latihan awal, dry run, camp rehearsal disebabkan masa yang agak singkat apabila peserta tiba di bumi Sarawak pada 24 Ogos. Jadi konsert debaran pada 27, jadi tertumpu untuk persiapan konsert debaran separuh akhir. Dan pada minggu kedua di mana 8 peserta melayakkan diri untuk ke peringkat kemuncak, barulah lebih banyak aktiviti yang dilaksanakan untuk para peserta bintang kecil kita. Antara yang dilaksanakan termasuklah kelas vokal yang dikenalikan oleh Cikgu Jack dan juga Cikgu Aisyah, dan selain itu juga kelas tarian dikenalikan oleh Cikgu Iwan, dan juga para peserta turut kita bawa untuk aktiviti lawatan sambil belajar ke Kampung Budaya Sarawak untuk mereka lebih mengenali budaya dan etnik yang ada di negeri Sarawak ini juga. Selain itu kita juga turut membuat satu surprise ataupun kejutan hari lahir lah, di mana ada 2 peserta iaitu adik Iman dan juga adik Wai yang menyambut hari lahir mereka dalam tempoh mereka 2 minggu berada di sini. Kita turut meraihkan mereka dengan mengadakan kejutan hari lahir. Baik, Encik. Program Bintang Kecil kita ini bukan sahaja untuk melahirkan bakat-bakat dalam bidang nyanyian, tapi kita perlu juga mengekalkan kualiti artis-artis kita yang akan menjadi artis kita pada suatu hari nanti. Jadi bagaimana program-program ini dapat memberi pendidikan dan juga mendisiplinkan diri mereka? Sudah tentu program-program selain kita untuk melahirkan bakat-bakat baru untuk dunia seni tanah air kita, program ataupun pengisian sepanjang tempoh 2 minggu untuk adik-adik peserta bintang kecil ini turut memberi tumpuan ataupun menekankan aspek disiplin dan juga untuk kita meningkatkan lagi kualiti peserta-peserta yang terlibat dalam program-program RTM. Sebagai contoh, menerusi program lawatan sambil belajar ke Kampung Budaya Sarawak sendiri, kita menekankan untuk menekankan aspek jati diri mereka untuk mereka lebih mengenali budaya-budaya, mengetahui asal-usul ataupun cara hidup masyarakat terdahulu di negeri Sarawak ini. Sudah pasti ini memberi kesan kepada mereka. Selain itu, menerusi program macam kelas tarian itu sendiri, di mana mereka perlu berlatih bersama-sama untuk mengikut koreografi tarian, di mana mereka akan menyanyikan lagu bintang pada sesi terakhir pada malam kemuncak bintang kecil. Mereka perlu mengikuti step ataupun tarian yang diajarkan oleh guru tarian. Jadi sudah pasti ini turut membentuk disiplin kepada para peserta, di mana sudah pasti program-program RTM ini turut memberi penekanan kepada aspek disiplin dan juga untuk kita menekankan lagi untuk melahirkan lebih produk-produk yang berkualiti untuk kita sebelum mereka pergi ke dunia sebenar lah. Baik, Encik Ashraf, atas perkongsian tersebut. Jadi jangan lupa saksikan beramai-ramai, datanglah beramai-ramai ke Datar Putra ini untuk menyaksikan sendiri, dan juga anda boleh saksikan secara langsung pada malam ini pukul 9 malam di TV2 dan live Facebook RTM Sarawak. Itu saja, Buma. Kembali kepada Buma di studio. Silakan. Terima kasih, Monika, atas laporan anda di